Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, hari ini hari Rabu, kelas bersama dengan cikgu nah. Jadi sebelum kita mulakan kelas ni, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Baik, cikgu harap kelas 5 work dan juga kelas 5A berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk PDPR kita pada hari ini. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Baik dah, ni gambar cikgu. Gambar cikgu, kamu tahu dah nama cikgu ialah Ku Azri bin Adnan. Uh, Cikgu mengajak sains kamu untuk tahun 2021 untuk kelas 5A dan juga kelas 5 work. Kalau nak tahu cikgu dah 2 tahun dah, dan tahun 2021 ni tahun yang ketiga. Tahun ketiga cikgu berada di sekolah Teluk Timur ni. Jadi hampa boleh panggil cikgu, Cikgu Azri. Okey, baik. Untuk tahun 5 kita akan guna ni. Kita akan guna buku teks sains. Buku teks ni cikgu rasa kamu dah dapat dan waris kamu dah ambil dah dikat hari tu. Semua orang dah dapat buku ni, buku baru. Tengok ni gambar dia ni. Gambar-gambar yang ada dalam buku ni semua menunjukkan apa yang kita nak belajar. Nah, tengok ni tulang rangka ni, kita akan belajar pasal tulang rangka. Yang ni gambar stesen jana kuasa elektrik ni adalah tenaga. Yang ni pun kita nak belajar juga tajuk tenaga nanti. Okey, jadi buku teks ni juga ada dekat kamu. Dan cikgu juga akan share dalam grup kita ni dalam bentuk buku teks digital. Buku teks digital tu dia ada 4 bahagian. Yang cikgu share sekarang ni baru bahagian 1. Jadi kamu boleh guna buku teks yang ni dan juga kamu juga boleh guna buku teks digital. Ni tak tahulah kalau kamu tak faham juga, tak tahulah. Digital pun ada, buku yang betul pun ada. Selain daripada buku teks ni, cikgu akan guna juga 2 buku panjang. 2 buku panjang untuk kita, satu sebagai latihan dan juga satu lagi sebagai nota. Yang tu kita akan guna semasa kita bersemuka nanti. Buat masalah ni kamu prepare dulu buku tu. Cikgu rasa kamu pun dah beli dah buku tu. Buku yang warna pink. Buku yang warna pink, bukan warna biru. Sebab cikgu nak yang pink tu sebab bahagian sebelah dia ada kosong untuk kamu nak lukis ke apa ke. Okey nah. Okey. Baik, ni isi kandungan dalam buku teks kita. Kita kalau tengok di sini ada 10 unit. 10 unit kita akan belajar semasa darjah 5 ni. Tengok unit yang pertama kemahiran saintifik, unit kedua cerita pasal manusia, unit ketiga cerita pasal haiwan. Sampai unit ke-10 dia adalah mesin. Tajuk mesin. Dan untuk pengetahuan kamu, tahun 5 adalah dia adalah tajuk yang paling banyak. Kita kena mula awal, takut tak dan. Jadi dia ada banyak tajuk. Dan tajuk-tajuk ni bukan kita belajar untuk nak paisah je. Kita boleh guna benda-benda ni untuk kehidupan harian. Contohnya macam unit 7 ni pengaratan. Nanti kita akan tengok apa tu pengaratan. Apa sebab berlakunya pengaratan. Pengaratan tu elok ke, pengaratan tu tak elok ke. Jadi kita akan belajar. Jadi bila kamu tahu pengaratan ni, secara tak langsung kamu boleh aplikasi dalam kehidupan harian kamu. Itu kita best belajar dengan tajuk sains ni. Okey. Kita tengok tajuk yang pertama kita hari ni. Tajuk kita pertama hari ni adalah kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik tajuk kita hari ni. Kamu boleh tengok buku teks. Dalam buku teks dia ada yang ni. Unit 1 kemahiran saintifik. Dan dalam buku teks kamu muka surat 1 ada gambar ni, ada gambar 2 orang sedang tarik apa ni? Bagi tarik upih. Tarik upih, satu kumpulan perempuan, satu kumpulan lelaki. Tengok lawan tarik ni. Jadi tapi untuk hari ni cikgu tak nak guna buku teks dulu. Cikgu nak buat ulang kaji balik. Sebab untuk masa darjah 4 kamu ada belajar pasal kemahiran saintifik ni. Kamu darjah 4 ada belajar pasal kemahiran saintifik. Jadi cikgu nak buat ulang kaji sikit supaya kamu lebih faham. Maklumlah tahun lepas ni banyak kita tak main sekolah, jadi takut banyak yang kamu tak faham.
Nah, ada yang faham ke apa kemahiran saintifik ni? Siapa tahu kemahiran saintifik ni benda apa? Cikgu boleh tanya je lah. Cikgu tak boleh tengok muka kamu. Kamu yang boleh tengok muka cikgu. Lama tak tengok muka cikgu lah. Jadi ni hari ni cikgu buat juga video ni. Jadi kamu tengoklah gambar cikgu di sini. Boleh tengok. Hari tu minggu lepas cikgu cuba buat kelas secara bersemuka dalam talian, tapi tak ramai boleh masuk. 5A 8 orang je, 5 work cikgu rasa seorang yang boleh masuk. Tu sebab tu cikgu tukar cara pula. Cikgu buat video, apa tengok video ni, harap faham lah. Cikgu dah cuba yang terbaik lah untuk kamu semua. Baik, jadi tak payah tengok yang ni, kita tengok slide yang cikgu nak tunjuk ni. Cikgu nak buat ulang kaji balik berkenaan dengan kemahiran saintifik. Okey. Baik, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik, cuba tengok cikgu ni cakap. Dia kata apa? Dia kata kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Maksud dia nak belajar sains ni kita kena ada kemahiran. Bukan boleh ikut hantam, ikut dan je. Sama juga nak main bola. Nak main bola pun kena ada kemahiran. Tak ada kemahiran pun nak sepak macam mana? Sepak bola tak gol. Jadi kita kena ada kemahiran. Sama juga nak belajar sains ni kena ada kemahiran dia lah. Kita kena tengok dulu kemahiran-kemahiran apa yang ada. Baru kita boleh faham dengan lebih dalam lagi pasal sains ni. Okey, tengok kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, kemahiran proses sains, kemudian yang keduanya kemahiran manipulatif. Kedua-dua kemahiran ni kita gunakan dia semasa kita nak menjalankan eksperimen ataupun penyiasatan. Gambar di bawah ni, dua orang budak ni sedang menjalankan eksperimen. Cuba tengok seorang budak perempuan ni, dia apa? Dia pegang kertas ni, maksud dia sedang merekod. Merekod merupakan ataupun dia mengumpul data. Dia adalah merupakan kemahiran proses sains. Manakala budak lelaki ni pula, budak lelaki ni dia sedang menggunakan benda apa ni? Benda ni adalah mikroskop. Mikroskop ni kamu dah belajar dah masa jam 4 dulu dalam tajuk yang tajuk last tu. Mikroskop ni dia guna dia untuk apa? Dia tajuk teknologi, dia guna untuk membantu manusia mengatasi had keupayaan. Dia digunakan untuk melihat benda-benda yang halus. Okey nah. Baik. Cikgu detailkan lagi. Alright, kamu tengok di sini. Tadi cikgu abang ada kemahiran proses sains ni terbagi kepada dua. Kemahiran saintifik ni terbagi pada dua. Yang pertama kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif. Dan kemahiran proses sains ni pula dia terbagi kepada 12. Yang pertama memerhati, kedua mengelas, ketiga mengukur dan menggunakan nombor, empat membuat inferen, 5 meramal, 6 berkomunikasi menggunakan perhubungan ruang dan masa, 7 mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembeli ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Ni tadi budak perempuan tu buat ni, dia mengeksperimen. Ini adalah kemahiran proses sains. Manakala kemahiran manipulatif pula. Kemahiran manipulatif ni dia macam dia menjurus kepada membuat kerja. Membuat kerja. Contoh ni, mengendalikan peralatan bahan dengan betul. Kemudian mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kemudian melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Last sekali membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan bahan sains dengan betul dan selamat. Jadi dia ada 5 je ni. Sekali lagi last sekali ni cikgu nak kamu buat kerja rumah. Kamu tulis balik benda ni dalam bentuk peta minda. Okey, baik untuk hari ni. Untuk hari ni cikgu nak ambil 6 daripada 12 ni, cikgu nak terang satu persatu. Daripada banyak-banyak ni dia dah 12, kalau cikgu terang 12 ni lagi kamu pening. Jadi pening lagi kamu jadi jam. Kalau teruk ni orang panggil apa? Jam crank. Jadi jam crank habis lah. Jadi kita nak tengok satu-satu ni.
Dan kalau boleh cikgu nak pecah pada 2, 6 saja kita nak tengok berkenaan dengan kemahiran proses sains. Yang pertama dulu. Yang pertama ialah memerhati. Memerhati. Apa maksud dia memerhati ni? Memerhati maksud dia proses mengumpul maklumat tentang objek ataupun fenomena yang berlaku dengan menggunakan deria. Nah, kamu manusia ada 5 deria. Ada 5 deria. Ingat dah lagi belajar masa jam 4 tu. Apa 5 deria tu? Kalau ingat, yang pertama deria dia ialah mata. Nah, mata. Kemudian deria yang kedua hidung, telinga, kulit. Ni kulit ni dia merupakan deria yang paling besar dalam badan kita. Kulit paling besar. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki semuanya kulit. Kemudian lidah. Ni adalah deria kita. Dia ada 5 deria. Baik, jadi memerhati ni, nama dia memerhati. Tapi bukan dia menggunakan mata saja. Nak memerhati satu benda ni, kita menggunakan ke-5 deria tu. Contoh, kes di bawah ni ada buah durian. Nah, yang pertama sekali kita perhatikan buah durian ni. Perhatikan dan kita tengok. Kita boleh kata apa? Buah durian ni apa warna dia? Oh, dia warna hijau. Kemudian bila kita pelah dia, tengok isi dia warna apa? Warna kuning. Yang tu kita membuat pemerhatian menggunakan mata. Apa juga boleh buat pemerhatian juga. Oh, tengok ni Cikgu Azri ni hari ni. Oh, segak rupanya dia ni. Rambut belah tepi. Kemudian pakai spek mata. Tu kamu membuat pemerhatian terhadap diri cikgu. Okey, kemudian apa tak boleh tengok cikgu banyak-banyak ni, tengok buah durian dulu. Lah ni bukan macam durian. Kalau belah Perak ada lah durian ni, belah sini tak ada durian. Baik. Memerhati juga kamu menggunakan bau. Bau ni guna deria apa? Kamu guna deria hidung. Ambil hidung kamu pi kat durian tu, apa bau dia? Bau busuk ke, bau sedap ke? Tapi orang Malaysia ni dia bau sedap. Orang putih, dia bau lah termuntah. Dia ni kalau bagi negara orang putih ni, buah durian adalah buah yang paling busuk. Tapi kita Malaysia, buah raja buah, dapat tak makan, rugi. Mahal buah ni. Jadi kita nak buat pemerhatian terhadap buah durian ni, kita menggunakan bau, kita menggunakan hidung, kita bau dia, kita cium dia. Oh, kita boleh kata, oh, wangi rupanya buah durian ni, sedap. Okay, baik. Pemerhatian juga kita boleh gunakan rasa. Rasa kita guna lidah. Test tengok buah durian tu, apa rasa apa. Kalau nasib baik, rasa manis. Kena nasib tak baik, tawar pun ada. Jadi kamu guna deria rasa. Kemudian kamu juga menggunakan sentuhan. Ambil tangan kamu. Tangan kamu tu ada kulit. Jadi sentuh kulit kamu pada kulit durian tu. Rasa tengok apa rasa dia. Oh, rupanya kulit durian ni keras. Kulit dia tajam. Tu kamu menggunakan deria sentuhan. Baik, yang terakhir, kamu gunakan deria pendengaran. Tak telinga ni, setengah-tengah ni orang yang tera-tera ni, dia nak beli buah durian ni, dia apa, dia dengar, dia tak telinga dia dulu kat buah durian tu, dia goncang. Dia goncang tengok. Kalau bunyi tu, maksud dia buah tu mungkin lama lah kan, dia renggang lah, dia kecut dah. Kalau tak dengar tu, oh ni kira okey ni. Nak beli buah durian ni. Okey, jadi kemahiran yang pertama, kemahiran proses time pertama ialah memerhati. Kamu menggunakan deria kamu. Jangan salah anggap dah dia kata pemerhati ni guna mata je. Tak, memerhati ni dia menggunakan ke-5 deria kamu, iaitu apa? Mata, hidung, lidah, kulit dan juga telinga. Dan bila kamu guna deria ni, barulah kamu boleh membuat pemerhatian. Cikgu harap kamu faham yang pemerhatian ni. Kalau faham, cikgu nak masuk yang kedua. Kedua ialah mengelas. Apa maksud mengelas? Kelas ni kita kumpul, kemudian kita asing, kategorikan objek mengikut sifat dan juga ciri yang sama. Dan
Senang cerita kita buat kumpulan lah mengelas. Sama lah di sekolah kita pun. Nah, di sekolah kita ada berapa kelas? Siapa tahu ada berapa kelas? Ada 12 kelas. Tambah dengan satu pro. Jadi ada 13 kelas. Jadi 12 kelas ni kita guna contoh kelas 1A, 1 work. Sama dengan kamu. 5A kemudian 5 work. Tu kita buat pengkelasan lah. Kita buat pengkelasan. Kalau di sekolah ni kita kelaskan mengikut apa? Kita ikut prestasi kamu. Kita ikut prestasi paisa kamu lah. Kalau kamu bagus, kita akan kelaskan di kelas 5A. Kalau yang bukan kata tak apa-apa bagus, dia tak apa nak pick up lagi, pelan-pelan orang kata. Jadi kita tak dia di kelas 5 work. Tapi bagi cikgu sama dua-dua. Apa sekolah rendah ni sama je. Cuma yang membezakan kamu siapa rajin, siapa malas. Siapa malas itu bukan kata 5 work ya, kita bagi 5 Z terus kat dia. Okay, dah? Jadi contoh ni pensel. Ni cikgu hari ni cikgu bagi contoh pensel. Macam mana kita nak kelaskan pensel ni. Kita kelaskan pensel, kita bagi pada dua kumpulan. Kita ikut pensel warna. Kita kelaskan warna. Jadi warna merah satu kumpulan. Kemudian kumpulan dua kita berwarna hitam. Kemudian selain daripada warna, kita juga boleh kelaskan dia mengikut jenis. Ada pensel kayu, ada pensel plastik. Kita juga boleh kelaskan ikut sifat, keras dan juga lembut. Tu pensel. Di rumah pun kamu boleh kelaskan juga. Contoh pakaian kamu. Kan? Pakaian kamu apa? Kamu ada baju, kamu ada seluar, kamu ada spender. Bagilah ikut tu. Kamu ikut. Dia baju boh satu bahagian baju je. Kemudian seluar boh bahagian seluar. Kemudian satu kumpulan lagi kamu boh semua spender kamu. Kamu kelaskan dia supaya apa? Supaya senang. Kita nak ambil pun senang. Kalau campur semua gue lambat nak ambil. Saya silap pakai spender ayah kamu lah main. Kamu kan sedap main sekolah tu. Dia aku pakai spender ayah aku saja. Tu sebab apa? Sebab kamu tak buat pengkelasan. Jadi nak bagi mudah, kamu buatlah pengkelasan. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, mengukur menggunakan nombor. Mengukur menggunakan nombor, apa maksud dia? Membuat pemerhatian kuantitatif dengan menggunakan nombor ataupun alat berunit piawai yang diseragam. Sebagai rujukan, contoh di bawah ni. Kamu nak mengukur panjang. Apa alat dia? Kita guna baris. Unit dia ialah sentimeter. Yang ni pun kamu dah belajar masa dah jam 4 dulu. Kalau panjang lagi, bolehkah pakai pembaris? Tak boleh lah kan. Kamu guna pita, mengukur. Kalau panjang ni unit dia apa pula? Unit dia ialah meter. Okay, jisim ni beratlah. Kamu guna penimbang. Unit piawai dia ada gram. Kalau dia ringan sikit kita guna gram. Kalau berat sikit kita guna kilogram. Macam badan kita ni kita guna kilogram lah. Sebab kita berat juga. Kena kawan tu makan banyak ni dia gemuk ke dempon. Tu dia ni. Kita guna unit kilogram. Ada lagi isi padu guna selina penyukat. Unit dia ialah mililiter ataupun liter. Masa guna jam. Dia unit dia saat, minit dan juga jam. Suhu. Suhu kita guna termometer. Unit dia ialah darjah Celsius. Dan termometer ni kalau zaman-zaman COVID ni semua kita pergi supermarket apa semua dia ada termometer. Yang tu dia guna infrared. Kamu tak kepala kamu dia tet bunyi dia kata 36 darjah Celsius. Normal temperature dia kata. Maksudnya apa normal lah. Dia test dia ada unnormal. Unnormal ni apa? Tak normal, demam. Jangan duk masuk lah kedai tu. Sebab apa demam? Tak boleh pergi mana. Lah ni kan zaman COVID. Kita kena jaga. Siapa ada demam duduk di rumah. Jangan pergi mana-mana. Ni sama dengan cikgu pun ni. Buat kelas hari ni cikgu duduk di rumah. Tak pergi mana-mana. Takut kena COVID. Kena COVID habis jam crack.
Kena ini mengukur menggunakan nombor. Maksudnya nak ukur mesti ada alat dia, bukan boleh ikut dan dia ukur. Nah, dan pengukuran ni memanglah menggunakan nombor. Dan nombor dia ni kena ada unit. Kalau tak ada unit dia tak jadi pengukuran. Okey, juga faham yang ketiga ni. Okey, kalau dah faham kita sambung ya noh. Yang keempat, membuat inferen. Keempat ialah membuat inferen. Inferen ni sebab lah. Nah, inferen ialah sebab. Cuba tengok tu maksud dia, membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin betul ataupun tidak betul untuk menerangkan sesuatu peristiwa ataupun pemerhatian. Maksudnya kita buat kesimpulan awal. Cuba tengok ni satu kes di bawah ni, ada budak ni dia demam. Nah, berikan inferen, berikan sebab dia Ali tidak ke sekolah. Pasal apa dia tak main sekolah? Inferen dia kerana demam. Lagi, suhu Ali meningkat kerana badannya panas dan demam. Okay, Ali demam kerana dijangkiti oleh virus. Okay, 4. Tuala basah diletakkan di atas kepala Ali untuk mengurangkan suhu badan. Maksudnya kita tengok kawan ni, kita buat kesimpulan awal ataupun kita beri sebab lah. Kita beri sebab. Selalunya kalau dalam soalan, kalau dia kata berikan inferen, kita mesti mulakan dengan kerana. Nanti ada soalan inferen, kata kunci dia inferen, kamu mulakan dengan kerana. Cikgu Azri tidak ke sekolah kerana apa? Kerana PKP 2.0. Nampak? Cikgu tak pergi sekolah pasal apa? Pasal itulah PKP. Kalau pergi sekolah juga, nampak keadaan sekolah. Nak cakap dengan siapa? Jadi cikgu pun duduk di rumah. Kemudian okey nah. Jadi faham nah, nanti tak apa. Kalau tak faham juga nanti cikgu akan bagi latihan. Kita akan tengok, kita akan buat latihan tu sama-sama. Macam mana soalan berkenaan dengan inferen ni. Tapi awal ni cikgu habaq awal kalau soalan ataupun kata kunci dia minta inferen. Jadi kamu tolong jawab kerana. Mesti mulakan dengan kerana. Ni contoh sikit, ulang sekali lagi ni. Kenapa kamu tak main sekolah? Apa inferen dia? Kerana saya demam. Okey, itu yang keempat. Baik, untuk yang kelima, meramal. Kemahiran saintifik, kemahiran proses sains yang kelima ialah meramal, buat jangkaan awal ataupun buat ramalan tentang sesuatu. Kita ramalkan. Cuba tengok anak kucing ni, ramalkan dia selepas 2 minggu saiz dia makin besar. Pasal apa saiz dia makin besar? Ramal dia, ramalan kita. Rupanya kucing ni dia makan. Dia makan sehari 4 kali. Itu ramalan kita. Sebab kucing ni dalam 2 minggu dia jadi besar. Pasal apa besar? Kamu ramalkan dia. Rupanya dia makan. Kemudian situasi kedua, jika tidak diberi makan, ramalkan apa jadi kat kucing ni? Kucing ni dia akan jadi kecil. Lepas tu badan dia kering dan lain kali mati. Itu ramalan lah. Kemudian situasi ketiga, kita tengok kucing ni dia buat bising. Pasal apa kucing ni buat bising? Apa ramalan kamu? Pasal apa? Dia akan boleh cakap. Kucing kalau dia boleh cakap, apa pula terkejut lagi. Ramalan kita pasal apa kucing ni dia bising? Kita boleh agak, rupanya kucing ni lapar rupanya. Lapar apa pun bagi makan kat dia. Kalau tak ada telefon Food Panda main tak kat dia. Food Panda pula main tak seekor panda. Kan kata kucing tu pun tengok panda terkejut, lari pula kucing tu. Okey nah. Situasi keempat, jika kamu jumpa kucing lain. Jika kucing tu jumpa kucing lain, apa akan jadi? Tentulah kucing tu akan bergaduh dengan kucing lain. Dia akan bergaduh. Itu kalau kucing jantan jumpa kucing jantan. Kalau kucing jantan jumpa kucing betina, apa dia buat pula?
Kucing jantan jumpa kucing betina apa dia buat? Campak. Dia mengorat no. Dok kan tengok siapa kucing ni. Rupanya dia mengorat. Itu pun ramalan juga. Nah, itu adalah ramalan. Okey, baik. Seterusnya yang keenam tadi juga ada 6 yang kita akan tengok. Yang keenam ataupun yang terakhir ialah berkomunikasi. Apa maksud dia? Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat dan idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, raja dan juga model. Maksud dia berkomunikasi ni contoh pokok jagung ni. Kita tengok ni pokok jagung ni. Apa ada dekat pokok jagung ni? Kita boleh tulis tentang pokok jagung ni. Pokok jagung mempunyai bunga dan buah. Kemudian kita tulis lagi daunnya berurat selari, mempunyai batang tidak berkayu. Pokok jagung berakar serabut, dia hidup di darat. Maksud dia kita berkomunikasi secara tulisan. Berkomunikasi ni juga boleh juga dibuat dalam bentuk jadual. Kita boleh bentuk jadual. Contohnya jadual ni kes lain lah. Ada 2 orang budak lari. Ada 2 orang budak lari, Ali dan juga Abu, dia lari. Dia lari, kita ambil masa dia. Kita ambil masa. Kemudian kita rekodkanlah masa tu dalam bentuk jadual. Itu adalah kemahiran proses sains yang ke-6, berkomunikasi. InsyaAllah lepas ni kita akan buat latihan ni. Kamu akan tengok semua ni lah kemahiran proses sains ni kita akan jumpa. Okey, untuk hari ni cikgu berhenti dekat 6 ni lah. Cikgu tak boleh nampak sampai 12 kemahiran. Lagi kamu asyik dengar dia, tak tahulah. Cikgu bukan boleh jumpa kamu. Kalau boleh jumpa kamu, bolehlah cikgu panggil apa kan. Panggil nama. Tengah duk lena panggil dia, jaga. Yang ni cikgu duk cakap seorang ya. Sekejap lagi tentang apa duk rumah lena ya. Cikgu yang duk seorang. Okey, baik. Kerja rumah. Kerja rumah, cikgu nak kamu ambil buku kamu tu, buku pink kamu tu, buku panjang. Ambil, kemudian cikgu nak buat macam ni. Buat 3 kotak. Yang pertama ni kotak atas ni tulis tajuk dia kemahiran saintifik. Kemudian buatlah penuh macam ni. Tulis kemahiran proses sains. Kemudian apa yang ada dalam kemahiran proses sains ni? Ada 12. Tulis kecil-kecil lagi, takut tak muat. Yang ni tak apa, pendek. Sekejap lagi kemahiran manipulatif pula. Tulis dia ada 5. Buat dalam bentuk peta minda. Peta minda tu ikutlah kreativiti kamu. Buat bagi faham. Lagi buat peta minda lagi tak faham apa-apa. Kamu buat. Contoh yang cikgu bagi buat macam ni lah. Tujuan dia ni kita nak bagi mudah kita mengingat, dan sekali pandang ni kita boleh mudah ingat. Okey, itu saja cikgu rasa untuk hari ni. Untuk yang seterusnya nanti cikgu akan buat video lagi lah. Cikgu akan buat video lagi dan cikgu akan share dalam grup kita. Kita akan tengoklah satu demi satu, insya-Allah. Jadi cikgu rasa cikgu berhenti dekat sini saja. Jangan lupa buat kerja rumah, buat dalam buku sains panjang. Buku sains panjang kamu tu, kamu buat. Tulis tajuk dia. Tulis hari ni hari Rabu. Berapa hari bulan? Hari Rabu, hari ni Selasa 26, 27 hari bulan. 27. Apabila tulis tarikh, garis hari, garis tarikh, tajuk kita ialah kemahiran saintifik, garis kemahiran saintifik. Kemudian baru buat kotak ni. Kotak ni, ketiga ni nah. Okey, insya-Allah. Cikgu berhenti dekat ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, itu saja dari cikgu.